Rancangan Al-Barakah Ikon Asnaf Zakat ini dibawakan kepada anda oleh Jauhar, Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji. Dulu saya berniaga di tapak kedai hak yang mak saya tinggal tu. Tapi tak lama lah sebabnya tapak tu tapak Rizak. Saya terpaksa pindah lah. Kedai tu dirobohkan. Masa tu saya susah sikit lah. Kalau awal-awal dulu saya ada rasa juga. Kalau aku buka kedai ni, ada orang yang mai beli. Ada sambutan kata. Tapi Alhamdulillah sejak saya buka puyuk, daripada asal saya jual buku, Alhamdulillah dapat sambutan ramai lah. Beronak berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita ke gerbang bahagia. Perjalanan kru Al-Barakah Ikon Asnaf Zakat di Pantai Timur diteruskan pula ke negeri Kelantan. Kisah dua lagi ikon asnaf yang berjaya keluar daripada kepompong kemiskinan benar-benar memberi inspirasi. Dunia perniagaan bagaikan sudah sebati dalam diri beliau. Bermula sebagai pembantu di kedai milik keluarga, beliau seterusnya memilih menjalankan perniagaan sebagai mata pencarian tetap bagi meneruskan kelangsungan hidup. Namun, disangka panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kedai yang dibuka tiada pelanggan yang berkunjung tiba. Ketika buntu mencari penyelesaian, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK telah membuka jalan. Inilah kisah ikon asnaf kita, Muhammad Al-Sahrin Aziz, yang berjaya bangkit hasil kesungguhan dan tekadnya mengubah hidup. Saya bermula daripada berniaga burger saja. Berniaga burger tepi-tepi kedai mak saya minta satu site. Saya berniaga burger. Lepas tu lama-kelamaan saya tambahlah menu. Saya update. Saya cuba belajar buat roti, belajar roti Arab, belajar buat roti canai. Bila mak saya tak nak berniaga dah kedai dia tu, saya ambil alih kedai, saya buat masakan jual nasi. Minat yang mendalam dalam dunia masakan membuatkan beliau sentiasa mencuba mempelbagaikan menu jualan. Ini termasuklah menu nasi Arab yang menjadi antara jualan yang laris di kedai yang diusahakan. Bagaimanapun pada 2018, beliau berdepan cabaran besar apabila pemindahan operasi kedai makan yang diusahakan kurang mendapat sambutan. Dulu saya berniaga di tapak kedai hak yang mak saya tinggal tu. Tapi tak lama lah sebabnya tapak tu tapak Rizak. Saya terpaksa pindah lah. Kedai tu dirobohkan. Masa tu saya susah sikit lah. Masa kena pindah tu je lah dia nampak down sikit kan. Lepas tu survive. Saya berumah, buat kat rumah. Rumah itu saya memang teruk lah. Lepas tu saja kat dia. Saja kat habis kita tubik lah macam kita keluar pergi cari pasar malam kau kan. Masa tu saya susah sikit lah. Saya cari kedai agak susah lah nak dapat yang sesuai. Tapi saya dapat tawaran dekat Medan Selera baru yang MPKB ni lah. Tapi
Masalahnya di situ tak ada sambutan, pelanggan tak ada, orang yang berniaga situ pun keluar masuk, berniaga 2-3 bulan keluar sebab tak laku. Ketika Buntu memikirkan masa depan periuk nasi untuk membesarkan 5 anak yang masih kecil, Sahrin direzekikan bertemu dengan salah seorang pegawai daripada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK yang merupakan pelanggan di kedainya. Bagaikan pucuk dicita, ulam mendatang apabila beliau telah ditawarkan mengikuti kursus khas keusahawanan anjuran MAIK dengan kerjasama Universiti Malaysia Kelantan UMK. Program teroka asnaf itu berlangsung pada setiap hujung minggu selama 6 bulan dan menjadi titik tolak perubahan hidup beliau hari ini. Melalui program itu banyaklah saya belajar. Jadi ilmu itu penting sebenarnya. Dulu saya berniaga, saya tak ada ilmu walaupun saya tahu buat benda ni, buat benda tu, tapi ada banyak lagi ilmu yang saya tak terfikir pun yang saya perlu belajar rupanya. Contohnya marketing, pengurusan tentang bisnes, pengurusan tentang perniagaan, akaun, tentang marketing lah yang paling penting sekali. Contohnya melalui media sosial dan juga saya belajar macam mana dapatkan platform-platform lain untuk melariskan lagi perniagaan macam dapatkan Grab, Foodpanda, itu untuk delivery lah. Ciri-ciri yang terdapat pada Encik Shahrin ni, kita dapati Encik Shahrin seorang yang mempunyai kegigihan yang amat tinggi dan sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti diri dalam memajukan perniagaan beliau. Di samping itu, beliau berani untuk mengambil risiko dalam menjalankan perniagaan sehingga sanggup menerima cadangan daripada pihak MAIK untuk menukar lokasi perniagaan asal daripada Medan Selera di Pengkalan Cepa dan berpindah di Gunung Bacok. Setelah lebih 3 tahun beroperasi dengan permulaan modal hasil bantuan MAIK, Sahrin kini sudah mampu menarik nafas lega apabila risiko yang diambil untuk beroperasi di tapak perniagaan baharu nyata berbaloi dan memberi pelanggan yang amat memberangsangkan. Pelbagai jenis makanan dijual di kedai yang diusahakan sendiri bersama isteri dan turut dibantu oleh anak-anak beliau. Saya rasa berubahlah 360 darjah berubah. Kalau saya berniaga sini paling sikit pun RM300. Tapi alhamdulillah walaupun RM300 itu tak mencapai target pun, tapi saya amal satu lagi sifat menyimpan duit, saving. Waktu perniagaan tak berjalan lancar, tak laku sangat, waktu itulah saya guna. Dan satu lagi, walaupun kita berniaga, sebenarnya kita bekerja dengan perniagaan kita tu. Itu konsep. Maknanya kita hanya ambil gaji saja. Kalau kita tetapkan gaji kita RM2,000, wife saya pun saya tetapkan gaji RM2,000, hanya RM2,000 tu saja saya belanja. Dan yang lain, wang perniagaan saya tak boleh usik. Dalam kesibukan mencari nafkah dunia, Sahrin dan isteri tidak pernah lupa pada Yang Maha Esa. Tugas sebagai seorang hamba tetap menjadi rutin mereka. Sebelum saya buka kedai ni, ada peluang lagi masa tu sebelum tu. Biasa saya dengan isteri saya akan baca Quran dulu. Daripada membuang masa tu, saya sama-sama baca Quran. Ambil masa sekejap je, dalam 10 minit, 20 minit macam tu. Biasa lepas tutup kedai, beres-beres semua, dia tak akan tidur lagi, dia akan ngaji dulu. Memang rutin dia lah kot. Sebab pagi tu memang akan ngaji dengan dia je. Malam tu dia sendirilah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan tetap mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi atau secara terbuka. Mereka yakni dengan amalan yang demikian mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Surah Al-Fatir ayat 29. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Setelah apa yang dilalui Sahrin,
beliau tidak mahu lagi toleh ke belakang. Bukan mudah untuk bangkit, tapi apa yang lebih mencabar adalah bagaimana untuk terus kekal. Oleh itu, beliau memasang impian lebih besar sebagai pemangkin semangat perjuangannya dalam perniagaannya. Ya, harapan saya ada impian lah untuk tambahkan lagi cawangan ataupun buka lot kios-kios untuk saya keluarkan produk saya, contohnya kebab, chicken wrap dan satu lagi pizza saya boleh buat. Saya rasa produk-produk macam tu saya boleh keluar untuk buka kios-kios dekat mana-mana yang paling sesuai. Harapan pun harap dia berjaya lah. Apa dia nak harapkan kan. Macam dia nak apa dia harapkan semualah dunia akhirat dia. Kru kami ke destinasi seterusnya, iaitu ke Kota Baru, bagi menjejaki seorang lagi ikon asnaf yang lahir dari program Teroka Asnaf. Rohaiza Cik Nur, ibu kepada 4 orang anak, berkongsi pengalaman membuka perniagaan sendiri setelah 11 tahun sekadar makan gaji sebagai pembantu di kedai makan. Saya pun ada ada pancangan dah sebenarnya masa duduk kerja dengan orang tu. Saya rasa sampai bila kita nak kerja dengan orang kata. Kita nak berdikari sendiri lah. Duk mengharap supaya kita kerja dengan orang ni kita boleh tu je. Kalau 50 pun 50 je. Tak ada lebih kita kata. Itu je jadi kita pun kata biarlah terak. Beliau sedar desakan hidup tidak mampu membuatkan beliau terus bergantung kepada upah sebagai pembantu kedai semata-mata. Pendapatan suami beliau yang hanya bekerja sendiri juga begitu terhad untuk menampung keperluan anak-anak yang sedang membesar. Beliau melakukan apa yang terdaya demi membantu menambah pendapatan keluarga. Sehinggalah pada satu hari, kegigihan dan pengorbanan Rohaiza telah mendapat perhatian penghulu kampung yang memaklumkan mengenai tawaran bantuan daripada Maik bagi membantu asnaf dalam perniagaan. Bantuan dalam bentuk geran perniagaan sebanyak RM20,000 itu adalah melalui program Teroka Asnaf yang dijalankan dengan kerjasama Universiti Malaysia Kelantan UMK. Program ni objektif dia sebenarnya untuk membantu usahawan asnaf. Kita nak bantu dia berkembang dengan kata lebih besar lagi lah. Ni kita nak bantu, kita nak bagi kata ilmu pengetahuan, kursus masakan. Lepas tu dari segi kursus kata kualiti makanan tu sendiri, dari segi pengurusan keuangan untuk kata nak memajukan bisnes mereka tu dalam kata yang lebih besar lagi. Selepas membuat permohonan kepada Maik, Rohaiza perlu melalui sesi temuduga sebelum melayakkan beliau terpilih sebagai salah seorang peserta. Rohaiza telah dikenal pasti layak untuk diterima sebagai peserta program berkenaan. Interview tu dia tanya, betul ke awak nak berniaga? Saya kata betul memang. Kalau boleh saya nak berjaya dalam perniagaan saya kata. Program ni bagus. Sebab dulu saya tak pandai buat kira-kira. Sekarang ni saya baru tahu untung tu rugi tu macam mana. Lela, sebelum ni kita tak tahu macam mana nak berniaga dengan betul, nak uruskan perniagaan macam mana. Dan sekarang dah ada program macam ni kan, bolehlah bantu kami. Setiap hujung minggu, beliau berulang-alik ke UMK sementara pada hari-hari biasa, rutin kerja dan berniaga masih dijalankan. Masa dan tenaga dikorbankan demi satu matlamat, iaitu meraih sebanyak mana ilmu yang diberikan. Rasa penat tu ada. Tapi kita rasa sebab kita nak maju. Sebab tu jadi
Penat tu kita taruh tepi je lah. Puan Rohaiza ni, dia berkembang, dia konsisten tau. Dia buka hari-hari, adalah tambah sikit-sikit menu tu dengan peruntukan yang Mak Ik bagi sebanyak RM20,000 tu dia beli kerusi, meja. Kita boleh tengok dari dulu kecil sekarang dah besar macam ni. Awal-awal dulu saya ada rasa juga. Kalau aku buka kedai ni, ada orang yang mai beli. Ada apa tu? Ada sambutan kata. Tapi alhamdulillah sejak saya buka puyuk daripada asal saya jual buku, alhamdulillah dapat sambutan ramai lah. Operasi perniagaan kedai makan Rohaiza kini dibantu oleh anak sulungnya. Menu nasi dan lauk pauk yang terkenal dengan keenakan air tangan beliau menjadi tarikan utama pelanggan. Bagi Rohaiza, dalam usaha mengekalkan perniagaan, kualiti masakan amat dititikberatkan. Namun, dalam usaha meraih pendapatan, beliau tidak lupa mencari keredaan. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat dan sesungguhnya setiap orang akan mengikut apa yang diniatkan. Riwayat Muslim. Setelah sekian lama berjuang, usaha Rohaiza tidak akan pernah terhenti. Meskipun kehidupan mereka sekeluarga mula berubah menjadi lebih baik. Harapan saya bertambah maju, biar bertahan. Dia tak ada staff. Dia yang kerja sendiri, dia yang masak, dia yang semua uruskan. Yang buat air pun anak dia. So mungkin lepas ni bila dia dah tambah menu, dah orang kata untuk menarik lebih ramai orang datang ke kedai dia ni, mungkin dia boleh ambil pekerja lah daripada situ untuk orang kata nak besarkan lagi bisnes dia dah untuk untuk orang kata maintain sampai bila-bila. Kisah inspirasi dua ikon asnaf kita tidak lengkap tanpa penggerak kejayaan mereka. Dalam usaha tersebut, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) merupakan agensi bertanggungjawab yang memainkan peranan penting bagi membela nasib golongan asnaf yang memerlukan. Hasil inisiatif membuka ruang kerjasama bersama tenaga pengajar profesional dari Universiti Malaysia Kelantan UMK juga menjadi bukti kesungguhan agensi yang sudah berusia lebih 100 tahun ini. Di Kelantan ini, kalau kita tengok kepada data kemiskinan, 3 buah jajahan di negeri Kelantan itu jajahan Kota Baru, jajahan Tumpak dan juga jajahan Bacok ini, dari segi data yang ada di Majlis Agama Islam ni, terdapat ramai golongan-golongan asnaf. Kita menggunakan kaedahnya ialah kita menggunakan imam-imam kita supaya mengenal pasti mereka-mereka yang berminat dan boleh mengeluarkan mereka daripada kemampuan asnaf ini. Jadi kita panggil temuduga, dan selepas daripada temuduga itu mereka yang berjaya kita hantar ke UMK untuk menjalani kursus selama 48 jam, dan kita bagi sumbangan kepada mereka, iaitu setiap yang berjaya itu sebanyak RM20,000. Dengan modal yang kita bagi RM20,000 itu, mereka boleh memulakan perniagaan sebagaimana yang mereka inginkan lah. Pertemuan saya dengan pihak MAIK adalah di dalam seminar, di mana dalam seminar itu saya membentangkan kertas kerja yang saya telah buat dalam masa 5 tahun. Kita bina satu modul untuk membangunkan B40. So, responden kepada B40 itu seramai 200 orang. Dan hasil daripada latihan modul itu, kita kaji dan kita buat kajian lah. Dan hasilnya pada waktu itu adalah 80% keberjayaan B40 tersebut, perniagaan B40. So, pihak MAIK tertarik dengan modul tersebut dan kami berbincang untuk bekerjasama untuk saya melatih program teroka baru di MAIK lah. Jadi ini merupakan program yang pertama
dan modus operandi yang berlainan yang tak pernah Mak Ik buat sebelum ini. Selain program khas yang dirancang seperti program Troka Asnaf, Mak Ik juga menawarkan 18 skim bantuan sedia ada sebagai pilihan bantuan kepada golongan asnaf berdasarkan kategori-kategori tertentu. Skim bantuan bulanan merupakan antara bantuan yang paling banyak permohonan diterima Mak Ik. Apabila kita nak membantu golongan asnaf ini, kita pastikan kita bantu mereka sebaik yang mungkin. Dalam setahun ini, kita ada lebih kurang dalam 2,000 lah permohonan yang kita terima dan kita akan pastikan bantuan ini dapat disalurkan. Dan bantuan ini hadnya ialah sebanyak 20,000. Tanggungjawab menyalurkan dana zakat kepada golongan asnaf bukan semata-mata membantu mereka keluar daripada kepompong kemiskinan. Namun, bagi Mak Ik, matlamat lebih utama adalah untuk melihat golongan asnaf yang mendapat manfaat dana zakat ini mampu menjadi pembayar zakat. Harapan saya lah kepada golongan-golongan asnaf di Kelantan, pertama sekalinya ialah datanglah dan membuatlah permohonan, apa-apa jenis permohonan di Majlis Agama Islam dan Dakwah Islam Kelantan. InsyaAllah kita akan bantu. Kita nak mengeluarkan mereka-mereka ini daripada kepompong asnaf dan satu hari nanti mereka bukan saja keluar tapi mereka menyumbang balik apa yang mereka dapat itu kepada Majlis Agama Islam Kelantan dan kita boleh membantu lagi golongan Islam yang lain. Semoga dengan paparan episod kali ini menjadi pencetus semangat dan tekad buat mereka yang sedang berdepan cabaran hidup di luar sana. Kisah ikon asnaf kita membuktikan bahawa di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Tiada yang mustahil selagi ada usaha dan percaya pada rezeki yang Maha Esa. Banjir 2014 paling struggle dengan keadaan banjir besar, pendapatan tak ada, anak tengah membesar, memang orang kata susah, memang susah sangat. Saya masa tu ada masalah, saya dibuang kerja. Semasa dibuang kerja tu 2 minggu tu saya tak terfikir nak buat kerja apa. Pergi jauh-jauh kita pun nak pergi jalan pun nak kena duit makan juga. Gagah kau bangkit membelah lara dari pintu derita ke gerbang bahagia. Berkat usaha azam yang berganda saat gemilang itu telah tercipta usah dibalik pada cerita yang lama. Al-Barakah ikon asnaf zakat terbaik.